الله وبركاته. الحمد لله وحده صدق وعدا ونصر عبدا وعد جنده وهدم الأحزاب وحده. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Yang berusaha kuat kosmetik di Kadiman, menolong pegawai pendidikan daerah bagian Datuk. Yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Muhammad Faizan bin Tajid, pegawai Hal Ehwal Islam, bahagian Hal Ehwal Islam Universiti Teknologi Marang, Shah Alam Selangor. Yang berusaha Barisan Timbalan PPD, Pejabat Pendidikan Daerah bagian Datuk. Yang berusaha Ustaz Safarudin bin Yahya, penolong PPD Unit Pendidikan Islam. Barisan SIP, Barisan SIC Plus, penolong PPD Warga Pejabat Pendidikan Daerah bagian Datuk. Pengetua dan pengurusan sekolah-sekolah daerah bagian Datuk. Guru, ustaz dan ustazah, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir mengikuti kita secara FB Live PPD bagian Datuk dan Google Meet yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana telah dalam program sempena Murtaqwa Warga Pendidik Daerah bagian Datuk di ambang Aidilfitri 1444 Hijriah dan perasmian penutupan Ihya Ramadan bagi tahun 2023. Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah bagian Datuk. Pertama-tamanya saya ucapkan rasa syukur kerana kami bertuah dapat bersama yang berusaha antara Ustaz Muhammad yang sudi bersama-sama dengan kami untuk menyampaikan tazkirah dan bimbingan untuk kami khususnya berkaitan di ambang Syawal, insya-Allah. Terlebih dahulu saya memohon kemaafan atas segala salah silap yang berlaku dan kami sangat gembira bersama dengan Ustaz. Saya dengar Ustaz adalah seorang artis yang juga boleh menyampaikan lagu hampir-hampir tak tahu berapa album yang telah dibuat. Jadi mohon Ustaz nanti sambil selit-selitkanlah lagu yang Ustaz cipta ke, Ustaz saya pernah nyanyikan, bolehlah untuk diperdengarkan sekali dalam ceramah Ustaz nanti. Jadi sebelum kita memandangkan program ini, marilah kita baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi memberkati majlis ini, majlis dengan segala hormat dipersilakan kepada Al-Fadhil Ustaz Safarudin bin Yahya, penolong PPD Unit Pendidikan Islam untuk membacakan doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا قيوم ولا يكتب المشارك ولا يكتب
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولمعلمينا ولأسرتنا ولجيراننا ولأصحابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وتلاوة القرآن وارزقنا ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يسمعنا شقيا ولا مغلولا ولا محروما يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Sekalian, sebelum kita mendengar ucapan daripada penceramah kita pada hari ini, kita mungkin sudah pun mengenali Ustaz Tajwid dengan lebih dahulu. Bukan lagi Encik Fahmi kita lah, memang hari-hari kita sebut nama Encik Fahmi. Tiba-tiba hari ini kita mendengar pula Ustaz Muhammad Faizan bin Tajwid. Jadi mungkin semua pun dah boleh mengajar lah. Orang yang belajar tajwid ni tak ramai di Malaysia. Jadi saya mungkin orang tengok ni siapa Muhammad Faizan ni, adakah dia ada kaitan dengan Ustaz Tajwid. Beliau selamanya adalah adik kepada Encik Fahmi yang kita kenali, dan beliau ialah seorang pegawai Hal Ehwal Islam Kanan UiTM Shah Alam. Beliau juga panel rancangan tilawah interaktif RTM TV1, panel perancangan Usrah Nurani IKIM, tetamu rancangan Zayan Pagi Radio Zayan, seterusnya Kori rancangan Tawajuh TV Al-Hijrah. Jadi saya rasa mengikut kepada data ini memang serba boleh, tolak kiri kanan boleh, mengakhir boleh, selamat boleh, alhamdulillah. Jadi sama-sama insyaAllah kami sangat kehausan untuk mendengar tips-tips yang mungkin Ustaz akan sampaikan sebentar lagi insyaAllah. Jadi tidak memandangkan masa, kami BPD Daerah Bagan Datuk dengan segala hormatnya persilakan kepada Fadil Ustaz Faizan bin Tajwid untuk menyampaikan ceramahnya, dipersilakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Terima kasih Al-Fadil Tuan Haji Muhammad Abduh bin Sukirman selaku pengacara majlis pada petang ini, juga merangkap Ketua Guru Mursyid Daerah Bagan Datuk, yang berusaha Puan Kasmiati binti Katiman, Pegawai Pendidikan Daerah Bagan Datuk, yang berusaha Barisan Timbalan PPD Pejabat Pendidikan Daerah Bagan Datuk, yang berusaha Sahibul Fadilah Ustaz Saparudin bin Muhammad Yahya, Penolong PPD Pendidikan Islam, yang berusaha barisan SIP, barisan SISC, penolong PPD Warga Penjabat Pendidikan Daerah Bagan Datuk,
pengetua-pengetua, guru besar sekolah-sekolah seluruh daerah Bagan Datuk, seterusnya kepada guru-guru, asatizah, tuan-tuan, puan-puan, warga pendidik daerah Bagan Datuk, serta tuan-tuan yang sedang menyaksikan secara FB Live di PBD Bagan Datuk, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita rafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya pada hari ini, pada 27 Ramadan 1444 Hijri, Allah Ta'ala masih lagi mengizinkan kita untuk hidup sebagai hamba-Nya, untuk hidup sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dahagakan redha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada petang ini kita direzekikan untuk bertemu di alam maya, walaupun jauh di mata, tetapi sudah pastinya sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, sudah tentu tautan ukhuwah Islamiyah itu akan bertaut di mana saja. Alhamdulillah, pada petang ini juga Allah Ta'ala telah memilih kita untuk berada di dalam majlis seperti mana yang disebutkan oleh Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memilih jalan yakni menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan memudahkan jalannya ke syurga. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Haji Abduh di atas beberapa penerangan ringkas tadi. Bila Tuan Haji sebut tadi pasal nyanyi tadi, saya dah seram dah ni, seram sebab ni puasa ni, saya puasa ni pun nyanyi pun saya puasa juga. Kan rasa macam segan dah, wallahu alam. Tengoklah nanti Tuan Haji, kalau ada keluarlah, kalau tak ada pun saya minta maaf lah ya. Kadang-kadang tu benda tu tak boleh dirancang, dan petang ni pun saya mohon maaf sangat-sangat sebab pada petang ni saya tak sempat nak sediakan apa-apa jua bahan slide kerana kekangan tugas yang tidak mengizinkan. Apapun jua, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Puan Kasmiati serta seluruh warga pendidik di daerah Bagan Datuk kerana sudi untuk berkongsi sama-sama untuk kita meminjamkan sedikit telinga dan mata hati kita untuk melihat beberapa perkara yang sangat berkaitan dengan kita, dan mudah-mudahan ia adalah satu peringatan sebenarnya, terutamanya untuk diri saya yang sering alpa dan lupa ini, untuk sama-sama kita bermuhasabah menjadi seorang mukmin, menjadi seorang Muslim yang taat dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada petang ini saya difahamkan program ini adalah bersempena dengan multaqa, ya, multaqa warga pendidik Sudah Bagan Datuk, dan juga di antara program di Ambang Syawal, ya, di Ambang Syawal, dan juga penutup program Ihya Ramadan bagi tahun 1444 Hijri. Baik, izinkan saya untuk memulakan sedikit bicara kita pada petang ini. Jadi sebelum itu saya membuka ruang kepada tuan-tuan, puan-puan, kepada cikgu sekalian, kalau ingin berkongsikan apa, boleh saja untuk type di ruang komen. Ya, kalau ada apa-apa nak maklum, balas ke apa-apa ke, dipersilakan. Supaya saya tidak seperti keseorangan. Inilah di antara cabaran-cabaran kita melakukan ceramah secara dalam talian ni. Tapi saya yakin dan insya-Allah tuan-tuan puan sekalian sentiasa untuk memberikan sepenuh perhatian terhadap program yang insya-Allah kita akan jalankan pada petang ini. Baik. Kita lihat hari ini 27 Ramadan. 27 Ramadan berbaki kurang lebih mungkin 2 atau 3 hari kita akan sama-sama untuk menyambut bulan Syawal. Dan sebelum kita melihat memegang bulan Syawal itu, saya kira lebih penting lagi untuk kita melihat beberapa perkara, beberapa hari yang telah kita lalui sepanjang bulan Ramadan ini, supaya dia menjadi sesuatu penilaian kita untuk menilai bahawa sesungguhnya adakah kita berjaya menjadi seorang graduan di dalam madrasah Ramadan. Itu yang lebih penting sebenarnya. Kerana seperti mana tahun-tahun sebelum ini, kita dapati bahawa Ramadan yang kita lalui sepanjang ataupun sebelum ini hanya sekadar bulan bonus. Tidak ada satu rasa kita
bertuah dan tidak ada rasa kita beruntung untuk bertemu Ramadan. Sebab itu kita perlu lihat bahawa bulan-bulan atau hari-hari yang berlalu sehingga hari ini, 27 Ramadan yang kita lalui ini, adakah kita berjaya? Dan kalau kita imbas kembali, ya, tadi mungkin saya tak pasti, ayat yang biasa kita bacakan pada awal Ramadan, pada pertengahan Ramadan, di mana-mana saja kita pergi, di surau, di masjid dan sebagainya, asatizah pasti akan membacakan ayat A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana yang telah diwajibkan ke atas umat-umat terdahulu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Allah menyeru kita, Allah memanggil kita dengan panggilan yang begitu lembut, wahai orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang beriman itu? Kita adalah orang yang beriman. Dalam ayat ini, kalau kita lihat dari segi terjemahan, sudah pasti dia bercerita tentang puasa. Disebut bahawa kita wajib berpuasa, umat terdahulu pun diwajibkan berpuasa, bermaksud bahawa puasa itu adalah keperluan bagi setiap manusia. Dan akhirnya Allah Ta'ala mengharapkan kepada kita, mudah-mudahan dengan puasa ini, dengan Ramadan kita ini, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Tetapi kita perlu melihat lebih daripada konteks takwa itu sebenarnya. Kerana Allah Ta'ala nak menjadikan kita supaya kita ini bebas daripada bakaran azab api neraka. Ramai dalam kalangan kita yang melihat bahawa nak masuk syurga itu mudah tanpa perlu berbuat apa-apa. Ya, mungkin kita selalu dibisikkan di telinga kita. Mungkin kita pernah dengar di mana-mana. Tak apa Ustaz, kita ni walaupun kita buat dosa, nanti akhirnya kita akan masuk ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Seolah-olah macam azab di neraka itu sungguh pendek masanya. Begitu mudah kita nak masuk syurga tanpa kita berbuat apa-apa. Sedangkan kalau kita lihat para sahabat melihat bahawa nak masuk ke dalam syurga itu adalah sesuatu perkara yang besar walaupun mereka dah dijamin dengan syurga. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan Ramadan adalah satu bulan untuk membebaskan kita daripada azab api neraka. Saya teringat ada seorang sahabat Nabi yang saya yakin semua kenal, iaitu Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, seorang sahabat Nabi yang sangat hebat. Tidak perlu saya perkenalkan Sayyidina Umar itu siapa. Nabi SAW bersaksi bahawa Sayyidina Umar ini adalah ahli syurga. Anna Umar ahlul jannah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku bersaksi bahawa Umar itu adalah ahli syurga. Tetapi bagaimana pemikiran Sayyidina Umar ini terhadap syurga ini? Ya. Sayyidina Umar ini dah kata Nabi, maka dia confirm masuk syurga. Ya. Bukan setakat confirm masuk syurga, kalau kita lihat imbas kembali peristiwa Isra' wal Mi'raj, ketika Nabi SAW diperlihatkan tentang syurga, ya, Nabi dipertemukan dengan seorang bidadari, kepala bidadari yang bernama Hurul Ain, bertemu dengan Muhammad lalu bertanya kepada Muhammad, hal anta Umar? Hurul Ain bertanya kepada Muhammad, adakah kamu Umar? Maka Muhammad menjawab, ana Muhammad. Ana Muhammad. Lalu terus Hurul Ain ini memalingkan mukanya seraya berkata, sesungguhnya aku ini hanya layak untuk dilihat oleh Sayyidina Umar. Bidadari dah tunggu dia di dalam syurga.
Nabi dah kata Umar ini adalah ahli syurga, confirm masuk syurga. Tetapi apakah pemikiran Umar? Kata Umar, sekiranya di akhirat nanti ada satu seruan yang memanggil bahawa semua orang akan masuk syurga illa wahidah, kecuali seorang, aku risau yang seorang itu adalah aku, kata Umar. Allahu Akbar. Itu Umar, tuan-tuan. Sahabat Nabi yang dah pasti masuk dalam syurga. Lalu Allah Ta'ala menjadikan Ramadan ini adalah bulan pengampunan. Bulan supaya kita dibebaskan daripada azab api neraka. Maka kata Allah, nak bebaskan daripada azab api neraka perlu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebab itulah disebutkan dalam banyak hadis Nabi, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Cerita tentang barang siapa yang bangun pada bulan Ramadan, mendirikan malam-malam Ramadan, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Cerita tentang ampun dosa. Nak masuk dalam syurga, kita perlu diampunkan dosa dulu. Kita tidak boleh membawa diri kita ini di syurga dengan dosa-dosa yang kita buat. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan Ramadan sebagai satu bulan pengampunan. Kita perlu muhasabah daripada awal Ramadan sehingga 27 Ramadan ini, apakah kejayaan yang telah kita tempuh. Lihat saf-saf di masjid pada awal Ramadan dengan saf-saf yang berada pada akhir Ramadan ini, kita lihat perbezaannya. Adakah sama? Ya. Adakah berkurang sedikit? Ataupun akhirnya tinggal imam dengan Pak Bilal saja? Ada juga. Kan? Punyalah Bilal tu, Subhanal Malikil Ma'bud. Tak ada orang jawab. Rupanya memang tak ada orang. Ya, Imam Bilal saja. Allahu Akbar. Ada juga. Kan letih. Pak Tok Bilal tu Subhanal Ma'bud. Tak ada but habis. Tak ada orang jawab dah. Berbeza dengan hari yang pertama. Allahu Akbar. Saya tak pasti. Saya rasa mungkin masjid-masjid di Bagan Datuk ni masih lagi meriah. Tapi ada juga yang buat perangai pelik-pelik pun ada juga, tuan-tuan. Saya tengok di satu masjid atau satu surau saya pergi pada akhir Ramadan ni pada beberapa tahun yang lalu. Saya tengok, subhanallah, kan jemaahnya sampai melimpah ke belakang. Kan saya tu, saya kata hebat surau ni kan. Dah akhir Ramadan jemaah sampai melimpah ke belakang. Kan rupa-rupanya bila saya hintai, kan rupanya soft tu dianjakkan ke belakang. kan. Dianjakkan ke belakang. Dia kata apa pengurusi tu, bagi nampak penuh ustaz. Memang kreatif. Ya, ada dianjak ke belakang soft tu supaya nampak penuh dari belakang. Ini pengurusi tak apa-apa nak betul jugalah. Nak nampak penuh, dianjak soft tu ke belakang supaya nampak penuh di belakang. Itu pun tak apa-apa nak betul lah. Lebih macam-macam lah. Jadi boleh kita lihat tentang muhasabah tentang Ramadan ini, kita lihat daripada awal hingga akhir. Awal dulu kita macam mana kita baca Quran. Dan sekarang ini, apakah keadaan kita dengan Quran? Apakah situasi kita dengan Quran? Adakah kita masih lagi baca Quran? Dan saya yakin ramai orang dah buat majlis khatam Quran. Tak pasti dah khatam betul, Allahu alam. Tapi ramai dah buat majlis khatam Quran. Seronok dapatkan plekat, seronok dapatkan kain batik, seronok dapat bunga telur. Seronok sangat dah rasanya. Khatam Quran. Kata mungkin sebab daripada tadarus Quran dan sebagainya. Dan sehingga hari ini, di manakah tahap ibadah kita? Adakah sama? Adakah makin berkurang ataupun makin meningkat? Bagi orang-orang yang beriman, bila melihat bahawa baki-baki Ramadan yang ada ini, mungkin satu kesedihan baginya. Kerana dia tidak pasti bahawa adakah dia akan bertemu dengan Ramadan pada akan datang. Kan? Bagi setengah orang melihat mungkin Ramadan nak berakhir ni, dia kata dah cukup dah, rasa tak lagat nak puasa dah. Allah rasa macam dah tak lagat nak masuk Ramadan, tak sabar nak raya. Bagi orang begini, kita lihat sebagai hamba-hamba yang sangat rugi. Allah datangkan bulan yang sangat mulia supaya kita menjadi orang-orang baik, tetapi dilihat Ramadan ini satu bulan yang menyusahkan. Allahu Akbar. Dan begitu cuba kita lihat. Dan paling penting perkara pertama kita perlu lihat bahawa kita cuba bermuhasabah tentang apa yang tidak kita lakukan sepanjang Ramadan ini. 27 Ramadan, besok 20 Ramadan. Malam ini ada lagi solat tarawih. Adakah kita masih lagi ke masjid untuk solat tarawih? Adakah mungkin kita solat di rumah ataupun mungkin kita tidak langsung solat tarawih kerana kita sibuk di luar dan sebagainya. Ya, lalu Allah Ta'ala jadikan bulan Syawal ini sebagai satu bulan kemenangan. Tetapi untuk siapa? Untuk orang-orang yang berjaya. Untuk orang-orang yang berjaya. Syawal ini adalah untuk orang-orang yang berjaya. Kalau orang yang menempuh Ramadan hanya mendapat lapar dan dahaga, dia bukan orang-orang yang berjaya. Sebab itu pepatah ada menyatakan bahawa semua orang menyambut hari raya
tetapi tidak semua orang menyambut Aidul Fitri. Nanti insya-Allah saya akan kupaskan sebentar lagi. Apa yang dimaksud dengan Aidul Fitri itu? Kalau kita lihat perkataan Syawal itu, Syawal. Syawal itu perkataan daripada asal perkataan syala. Ya, perkataan syala yang bermaksud al-irtifa. Syala al-irtifa bermaksud melonjak ataupun meningkat. Syawal ni meningkat ataupun melonjak. Agak-agak masuk Syawal ni apa-apa yang melonjak ataupun apa yang meningkat dalam diri kita ni tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok nanti Syawal nanti. Agak-agak Syawal ini apa yang melonjak? Apa yang meningkat? Ya. Tengok. Mungkin ada orang kata yang meningkat berat badan lah Ustaz, ya. Yang meningkat apa berat badan sebab Syawal ni kita banyak makan. Kan open house ini haus saja sampai 30 Syawal pun haus, dah masuk bulan Zulkaidah pun open house lagi tak habis lagi. Dia kata tak sempat nak buat Syawal jadi kita buat pada bulan boleh pula. Ya. Kan meningkat. Kata apa? Meningkat berat badan. Sebab apa? Dah makan banyak bulan Syawal. Tapi kalau bagi orang yang berjaya pada bulan Ramadan, dia melihat bahawa Syawal Ramadan itu adalah bulan tarbiyah untuk mendidik nafsu makan. Sebab itu tak dapat nafikan bulan Ramadan ramai yang kurang kg-nya. Ada yang kurang 2 kilo, ada kurang 3 kilo. Kalau orang yang potong gula langsung, memang dia akan turun kadang-kadang sampai 10 kilo. Kan? Dia jaga kesihatan. Sebab dia melihat apa yang diamalkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW sangat menjaga makannya. Nabi SAW dia sangat jaga makan. Kita asal jaga je makan. Kan? Asal jaga je makan. Asal jaga je makan. Nabi SAW dia makan sikit-sikit. Kita sikit-sikit makan. Itu kita. Kan? Nabi SAW dia boleh menjadikan makanan itu sebagai ubat. Nabi SAW. Tapi kita ni ubat dah menjadi satu makanan bagi kita. Sebab banyak penyakit. Kan dengan gautnya, dengan darah tingginya pun dah jadi macam makanan. Satu hari kadang-kadang sampai 10 biji makan. 15 biji makan. Dah jadi macam makan nasi dah ubat itu. Sebab apa? Sebab daripada kita tak jaga kesihatan. Tapi kalau orang yang berjaya melihat bahawa Ramadan itu adalah bulan untuk mendidik nafsu kita. Penting makan ni sebenarnya di antara tarbiyah Ramadan supaya kita menjadi orang yang beradab dengan makanan. Ia juga berapa orang yang baca auzubillah bismillah ketika makan? Tak ramai. Kan Nabi SAW bersabda, inna syaitana yastahilu ta'ama ala yuzkarullahu alaihi. Ya kata Nabi SAW, sesungguhnya syaitan itu dia akan menghalalkan makanan yang tidak disebut dengan nama Allah. Syaitan yang menghalalkan makanan. Cuba bayangkanlah kan. Ya. Cubalah tengok nampak. Ya. Boleh tak kita lihat bahawa makanan itu sekiranya tak dibaca dengan bismillah boleh menjadi sesuatu yang tidak barakah. Maka Ramadan menjadi bulan tarbiyah supaya kita dapat mengawal nafsu makan kita. Kan kalau dulu kita boleh tahan satu hari kita makan hanya 2 kali makan, berbuka puasa dengan bersahurlah sebagai contoh. Tapi bulan Ramadan takkanlah kita tak boleh nak buat. Sebab itulah ada sedikit kaitannya perkataan syala ni tadi kan ataupun Syawal itu berkaitan tentang irtifa, masuk irtifa ataupun melonjak ataupun meningkat dari konteks makanan ataupun perubahan dari segi bentuk fizikal kita itu. Yang pertama. Yang kedua, apa yang menaik? Apa yang disebut sebagai irtifa yang naik tadi di perkataan syala itu tadi? Bagi orang yang berjaya di dalam Ramadan, maka imannya yang akan naik. Iman yang akan naik. Iman yang akan bertambah. Tingkat keimanannya akan bertambah. Siapa yang berjaya dalam madrasah Ramadan, imannya akan dinaik taraf. Kan? Iman pun boleh dinaik taraf, tuan-tuan. Ya? Dan bila imannya dinaik taraf, maka jadilah dia sebagai fitrah. Jadilah dia sebagai fitrah. Kan? Kalau tuan-tuan mungkin susah nak faham apa itu fitrah. Kan? Fitrah semula jadi dan sebagainya. Kalau tuan-tuan bisa tengok kan, handphone kita ni kan, handphone sekarang dah canggih-canggih. Kan ramai yang guna iPhone kan, iPhone 13, iPhone 14, ada yang macam-macam lah. Kadang-kadang apa kondisi di dalam itu, storage di dalam itu sehingga 12 megabyte kan dengan kelajuan 12 gig dan sebagainya. Sungguh hebat.
sungguh hebat handphone itu. Lalu dipenuhi dengan penuh dengan kita punya konten WhatsApp lah, dengan Facebook dan sebagainya, maka kadang-kadang telefon tu dia boleh menjadi sedikit pening. Pening ni contoh apa? Kadang-kadang kita type huruf S keluar huruf G. Kan? Kadang-kadang kita type huruf L keluar huruf M. Maknanya dia dah agak pening lah. Otak dia dah tak berapa nak betul. Kan? Apa ni, kita nak type biar betul, tiba-tiba type biar betik pula. Macam mana dah pening phone tu. Jadi kalau kita nak bersihkan telefon itu, kalau cara yang paling mudah, kita pergi ke default factory setting tu, kita reset balik, kita tekan reset, maka clear semua. Tetapi risikonya data-data semua dia akan hilang, semua apa-apa file kita simpan akan hilang. Jadi itulah perumpamaan diri kita ini dan akhirnya menjadi fitrah. Sebagai contoh kita sebagai manusia, kita dilahirkan sebagai seorang yang putih bersih, lahir ke dunia yang tiada dosa. Kita sebagai seorang bayi. Akhirnya kita hidup sebagai seorang dewasa dan kita dah mula untuk melakukan maksiat, sedikit maksiat, kita dah melakukan sedikit dosa, kita ada sedikit sifat cintakan dunia, maka hati yang kita ada, kita daripada bersih tadi sedikit kotor. Maka Allah Ta'ala jadikan Ramadan supaya kita membersih kekotoran itu, dan bagi orang yang berjaya, dia akan mengakhiri Ramadan ini menjadi seorang yang putih fitrah. Sebab itu saya sebut tadi, ya, apa maksud Aidul Fitri adalah kembali kepada fitrah. Beza, sebab itu saya cakap tadi, ada pepatah ungkapan menyatakan bahawa semua orang menyambut hari raya, tetapi tidak semua orang sebenarnya menyambut Aidul Fitri. Kerana tidak semua orang yang akhirnya dilahirkan seperti fitrah. Itu kita lihat. Kita sedikit muhasabah diri kita berkaitan tentang Idul Fitri ni tadi. Ya. Manusia memang tidak dapat lari daripada melakukan dosa. Allah jadikan Ramadan supaya kita beribadah, supaya kita bertaubat, supaya kita memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dihapuskan segala dosa-dosa kita. Kita masuk di dalam bulan Syawal dengan penuh ketaatan, maka kita menjadi seorang yang seperti fitrah, putih, bersih. Maka kita layak untuk menjadi orang yang meraihkan kemenangan. Itu sepatutnya, meraihkan kemenangan kita sebagai seorang yang putih, bersih. Kita kena raihkan Syawal kita ini dengan penuh kesyukuran, dengan penuh kegembiraan. Ya, raihkan. Ya, bukannya sedih. Ya, kadang-kadang kita ni sedih lah kan, sedih bila nak masuk raya ni, teringat kehilangan orang tersayang, sedih lah. Kadang-kadang ada anak di overseas tak balik, sedih kan. Tapi sebagai seorang hamba yang saya sebut tadi, dia berjaya menjadi kembali kepada fitrah ini, dia patut bersyukur dan meraihkan dengan penuh kegembiraan. Kan kalau kita tengok kan takbir raya ni tadi Tuan Haji Abdul ada sebut beberapa kalimat dalam takbir raya sedikit pada awal tadi. Kalau di Malaysia ni memang takbir memang sedih kan, memang sedih, lagu ni memang sedih, tak macam takbir di Makkah, di Mekah, di Haruman, mereka takbir semangat kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka dengar semangat. Kita memang sedih lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kesat mata, nangis kan, raya kan, sedih kan. Sedih kan, sedih ingat orang sayang je lah, itulah kan. Tapi kita harus meraihkan dengan penuh kemenangan. Dan kata almarhum Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi menyatakan ada 6 situasi perkara sunat yang kita harus atau sunat untuk bergembira. Kata Yusuf Qardawi, yang pertama adalah hari raya. Hari raya Aidil Fitri lah sunat untuk kita bergembira. Kerana seronok, tak boleh sedih lah. Maknanya gembira tu dalam erti kata kita tetap menunaikan ibadah yang dilakukan pada satu Syawal itu. Yang pertama. Yang kedua, kata Ustaz Al-Qadawi, adalah majlis kahwin, majlis walimah sebagainya. Juga disunatkan untuk kita bergembira. Yang ketiga, berjumpa dengan orang lama yang lama kita tak jumpa. Juga kita disunatkan untuk bergembira. Kan kata dah tak jumpa. Contoh kita lah, reunion lah sebagai contoh. Dah tak jumpa 20 tahun, kawan sekolah 30 tahun. Jumpa balik, disunatkan untuk bergembira. Yang keempat, kata Yusuf Qardawi, pergi di majlis-majlis kenduri-kenduri yang lain. Yang kelima, pada majlis akikah. Yang keenam adalah melihat bayi yang baru lahir. Juga kita disunatkan untuk bergembira. Dan pada hari raya juga sebenarnya kita juga disunatkan untuk memakai
pakaian-pakaian yang cantik. Kan? Alhamdulillah ya. Walaupun harga barang sekarang dah semakin meningkat, tetapi ada juga sebenarnya ya pakaian-pakaian yang mampu milik. Kalau mungkin tak beli, kita boleh pakai yang tahun lepas lagi selagi boleh pakai dan sebagainya. Tetapi yang penting disunatkan juga untuk memakai pakaian-pakaian yang cantik, pakaian-pakaian yang bersih. Tidak salah untuk kita berhias dengan sekadarnya dan seadanya sebenarnya. Kan sebab itu kita tengok kan ramai pakai apa ni baju Melayu, samping, songkos, sekarang dah buat trend pakai tanjak pula kan, pakai tengkolok. Macam-macam lah trend tu. Tapi apa yang dilihat sebagai cantik, maka itu adalah diharuskan ataupun disunatkan sebenarnya ketika kita menyebut dalam satu Syawal. Malah disebutkan disebutkan juga oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil idaini an nalbisa ajwada ma najidu. Katanya Rasulullah perintahkan kami, ya. Kata Hasan bin Ali bahawa Nabi SAW perintahkan kami pada hari raya memakai pakaian yang terbaik yang kita ada. Begitu. Pakaian yang baik kita ada, kita pakai masa hari raya. Tapi ingat, perlu mengikut syariat. Begitu. Perlu ikut syariat. Bila kata syariat itu apa, tuan-tuan pun boleh faham sendirilah ikut syariat itu apa. Yang tidak menjolok mata, yang menutup aurat. Maka itu kena jaga. Cantik-cantik juga, tetapi syariat perlu dijaga. Itu disebutkan oleh Nabi SAW tentang hari raya ni. Nanti setelah saya akan tambah sedikit mungkin pada akhir nanti. Dan perkara lain yang perlu kita lihat bahawa disebutkan oleh para ulama dua golongan yang betul-betul layak berhari raya. Nak cerita ni tadi cerita tentang kembali kepada fitrah tadi. Maka yang kedua, dua golongan orang yang betul layak berhari raya. Nak cerita kalau siapa yang layak, inilah dua golongannya. Yang pertama adalah orang yang ketaatannya bertambah. Ya, orang yang ketaatannya bertambah. Yang kedua adalah orang yang mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul pula persoalan, katanya macam mana pula kalau kita nak tahu kita ni telah mendapat keampunan atau ketaatan kita bertambah? Maka disebutkan oleh para ulama menyatakan bahawa min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Ya. Apabila kebaikan yang kita buat itu akan melahirkan kebaikan yang lain. Dah buat baik dah. Sebab kita buat baik, maka timbul pula kebaikan yang lain yang kita buat. Itu di antara kita telah mendapat ketaatan atau ketaatan kita bertambah dan kita telah mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh apa tuan-tuan? Okey. Ramadan kita telah berpuasa sebanyak 29 hari atau 30. Masuk Syawal, kita teruskan pula dengan puasa sunat Syawal sebanyak 6 hari. Kita rehat sehari, hari kedua Syawal kita dah mulakan solat. Kita mulakan puasa sunat Syawal 6 hari. Itu bermaksud kebaikan puasa Ramadan akan melahirkan pula puasa selepas itu. Kalau ada berlaku begini dan hari-hari berikutnya, maka itu di antara ketaatan kita telah bertambah. Bukan sekadar puasa 6 yang kita buat. Malah kita susuli dengan puasa yang biasa kita buat pada bulan-bulan lain. Sebagai contoh, puasa sunat Isnin dan Khamis dan sebagainya. Kan? Cuba usahakan puasa 6 Syawal itu tuan-tuan. Kita cuba lawanlah walaupun selang-selang tak apa. Sebab ada juga orang memberikan panduan atau tip katanya. Kalau kita buat selang-selang ni memang confirm tak habis lah katanya. Kan? Dia nak buat straight 6 tu, insya-Allah barulah kita rasa lega. Kalau kita selang-selang tu, selangnya dengan open house pula tu. Kan? Open house sekarang tak kira hari Minggu. Kan? Hari weekdays pun open house juga. Haus saja tiap hari. Kan? Bila nak habis ni puasa 6. Tapi kalau berlaku perkara itu 6 Syawal sebanyak 6 hari itu, bermakna itu yang disebut sebagai kebaikan yang melahirkan kebaikan yang lain. Itu maksudnya. Sebagai contoh lagi, perihal tentang membaca Quran. Ramadan kita gigih baca Quran. Kita khatam 30 juzuk. Tapi masuk Syawal, adakah Quran itu terus kita istiqamah? Adakah tutup langsung Quran itu kita simpan dalam lemari? Tunggu Ramadan tahun depan baru kita nak baca balik. Kalau kita teruskan dengan baca Quran, walaupun dah masuk Syawal, tetap kita teruskan juga
Seperti mana Ramadan, kalau tidak sama seperti Ramadan, tetapi kita terus juga istiqamah baca walaupun setiap hari kita baca walaupun sedikit, maka itulah kebaikan yang telah kita lahirkan daripada kebaikan yang kita buat pada bulan Ramadan. Itu tandanya. Contoh tuan-tuan. Orang yang baru balik daripada pergi haji, balik pada haji dan balik ke Malaysia, ibadahnya bertambah. Kan? Tiap hari nak pergi ke masjid. Kan? Tiap hari nak pergi ke masjid. Kan? Alhamdulillah, bermakna apa yang dia dapat ketika ibadah haji itu, dia telah terjemahkan, dah telah timbul satu kebaikan yang lain yang lahir pada di luar bulan haji tadi. Itu bermaksud bahawa di antara tanda-tanda dia mendapat atau ketaatannya bertambah, ya, ketaatannya bertambah, keampunan apabila min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha, kebaikan yang melahirkan kebaikan yang lain, ya. Itu contohnya. Dan disebut juga Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi menyatakan bahawa ini di antara beberapa senarai semak. Ini boleh kita tengoklah tuan-tuan, ya. Ini beberapa senarai semak hasil daripada tarbiyah Ramadan, hasil daripada madrasah Ramadan. Pertama, apabila kita masuk dalam Syawal, cuba kita lihat jiwa kita. Adakah bersih dan ikhlas? Adakah puasa kita akan memberi kesan dalam jiwa kita? Cuba kita lihat. Ya, bila masuk Syawal, jiwa lebih bersih dan ikhlas, kerana puasa adalah ibadah yang paling ikhlas yang kita tidak dapat tunjuk melalui mata kasar manusia. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan Ramadan supaya kita berpuasa. Dengan berpuasa, kita dapat melatih diri beribadah dengan ikhlas. Kenapa saya katakan puasa ini adalah ibadah yang paling ikhlas? Kerana kalau kita lihat salat sebagai contoh, orang itu solat dengan khusyuk. Kita boleh lihat kadang-kadang dengan mata kasar manusia. Kita lihat dia angkat takbir itu, Allahu Akbar. Nampak dia ikhlas itu. Nampak dia khusyuk. Nampak. Walaupun secara tak langsung kita nampak. Kan? Kalau kita tengok orang bersedekah. Orang bersedekah, kalau dibeli bersedekah dengan kadar atau dengan amount yang banyak, kita boleh lihat, ataupun kita boleh tahu, maka sedekah dia banyak. Begitu. Ya, itu dengan kita erti kata khusyuk tadi. Ataupun ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita membaca Quran, kita membaca Quran dengan bersungguh-sungguh, kita baca Quran kan, kita tengok dia baca dengan kuat, dia baca dengan fasih. Itu tanda-tanda dia membaca Quran dengan khusyuk. Boleh nampak. Tetapi puasa tak dapat lihat kita. Mana ada orang nak tahu dia puasa khusyuk tak dia? Kalau siapa di antara puasa yang khusyuk adalah bagi mereka yang memegang perut pada waktu petang. Tak boleh. Sebab apa? Sebab lapar tu khusyuk. Itu mana tak boleh? Itu tak boleh. Mana ada puasa orang tunjuk begitu? Tak ada. Tak ada ibadah orang tunjuk puasa kalau khusyuk begitu caranya. Tidak ada. Sebab itu puasa Ramadan melatih kita untuk beribadah dengan ikhlas. Ikhlas ni penting. Sebab apa jua perkara yang tidak disertai dengan ikhlas, maka sia-sialah dia. Saya teringat ada satu kisah yang telah diceritakan oleh Ibnu Qudamah dalam satu kitab. Saya tidak pasti cerita ini sama ada betul ataupun tidak, tapi cuma dia termaktub di dalam kitab. Dia ceritakan tentang bahawa Ibnu Qudamah ni menceritakan bahawa ada seorang pendakwah. Seorang pendakwah yang mempunyai pondok, ya. Pondok kita mengaji macam sekarang ni kan, pondok macam pesantren tu lebih kurang lah, ya. Dia ada pondok dan dia mempunyai pelajar-pelajar dia. Dan para pelajar dia nak pergi ke pondok ini tadi, dia perlu melalui satu jalan, yang mana satu jalan itu dia perlu menempuhi satu pokok besar. Pokok besar ini disebutkan katanya pokok itu berpuaka, maknanya ada makhluk lah di situ. Dan ketika pelajar-pelajar ni tadi, anak murid kepada tok guru ni tadi, pendakwah ni tadi, bila lalu nak pergi ke pondok dia, pasti mereka akan diganggu. Pasti akan diganggu. Sehingga kan timbul tidak rasa selesa kepada pelajar-pelajar ini, lalu dia adukan masalah ni kepada tok guru tadi. Wahai tok guru, kami rasa kami dah tak tahan. Kami nak pergi belajar, kami selalu diganggu oleh makhluk dekat pokok ni tadi. Jadi, tok guru ni tadi dia kata, jangan risau. Ya, saya akan aku akan selesaikan. Jadi tok guru jadi pergilah menghadap pokok tadi, bertemu dengan makhluk Allah tu. Pergi berdialog dengan makhluk Allah tu, kan katanya
kenapa kau kacau anak murid aku? Mulai hari ni aku tak nak kau kacau anak murid aku dengan sambil memegang pedang. Syaitan ni dia takutlah. Dia katanya, tidak, aku janji aku tak akan ganggu lagi anak murid kamu. Malahan kalau boleh aku nak jadikan mereka kawan, dan kamu pun aku nak jadikan kamu ni kawan daripada aku. Syaitan ni cakap tadi. Makhluk Allah ni cakap tadi. Kan? Dan kamu jangan risau, kata syaitan ni tadi, mulai pada hari ni aku akan beri duit kepada kamu. Ini untuk mudah faham lah, berikan satu pemberian yang bermakna. Dia bagi duit. Setiap hari saya akan beri duit pada kamu, wahai fulan. Dia kata pada Tok Guru ni tadi. Lalu baliklah Tok Guru ni tadi. Nak dijadikan cerita, bermula daripada hari itu, memang kanak-kanak ataupun pelajar-pelajar dia tidak diganggu lagi oleh makhluk Allah tu. Malahan, apa yang disebut oleh syaitan ni tadi, yang dikata dia nak bagi duit tadi, memang dia bagi betul-betul. Dia tengok bawah sejadah dia, ada duit. Setiap hari akan ada duit. Tak putus-putus setiap hari, sehinggalah habis minggu yang pertama. Kata, oh betul lah dia. Mana dia kata, betul lah syaitan dia tak tipu. Kan. Jadi bila masuk minggu yang kedua pula, dia tengok dah tak ada duit kat bawah sejadah dia. Maknanya apa? Syaitan tu dah tak bagi duit dah. Dan malahan pelajar-pelajar tadi diganggu semula oleh makhluk tadi. Lalu bila diganggu semula oleh makhluk tadi, pelajar-pelajar tadi mengadu balik pada Tok Guru dia. Tok Guru dia pergi nak marah syaitan tadi dengan penuh bengis dan angkuh. Syaitan ni marah kepada Tok Guru ni tadi. Dia kata, sebelum tu Tok Guru ni cakap, kenapa kau kacau anak murid aku? Kan? Syaitan cakap, kata, apa masalah kau? Ikut suka aku lah, aku nak kacau anak murid kau. Bercerita pula. Berbeza dengan karakter dia pada minggu yang pertama tadi. Dah terkejut pula. Kan? Lalu, tetapi ada satu kata-kata yang pedih daripada syaitan ni kepada Tok Guru ni kat dia. Dia kata, wahai si Fulan, aku tahu kamu marah kat aku ni bukan sebab anak murid kamu ni dikacau oleh aku. Tapi aku tahu kamu marah kepada aku ni sebab aku dah tak letak duit dekat kamu lagi pada minggu yang kedua. Nampak? Ikhlas kamu hanya ada pada minggu yang pertama saja. Sebab itu kau marah kepada aku. Betul kan? Dia kata begitu kepada pendakwah ni tadi. Allahu Akbar. Walaupun kita tak berkesan cerita ini, tapi dari segi pengajaran kita boleh ambil tentang keikhlasan ni. Sangat penting sebenarnya. Kita lihat ulama-ulama terkenal ilmu Islam seperti Al-Imam Hasan Al-Banna. Semua orang tahu Al-Imam Hasan Al-Banna yang selalu menyampaikan ilmu kepada ummah, kepada orang ramai. Sampaikan ilmu. Selepas habis majalah ilmu, Imam Hasan Al-Banna dia akan turun ke bawah, dia akan susun kursi. Sehingga dia mari oleh petugas tadi, dia kata, wahai imam, kamu tak perlu susun, kami ada petugas yang nak susun kursi-kursi ini. Kata petugas tersebut. Lalu Imam Hasan Al-Banna kata, dia katanya, aku tidak pasti bahawa sepanjang aku menyampaikan ilmu tadi, kesemuanya ikhlas daripada aku. Aku risau ada beberapa ketikanya aku tidak ikhlas. Lalu aku buat kerja ni, mudah-mudahan kadang-kadang kala dengan kerja yang sedikit ini, inilah amal yang Allah tengok nanti. Ini kata Imam Hasan Al-Banna tentang keikhlasan ini yang perlu kita jaga sebenarnya. Nak jadi orang yang berjaya dalam madrasah Ramadan, kita kena ingat, kita lihat dari segi iman kita. Kita lihat ketaatan kita sama ataupun berubah, menjadi baik ataupun menjadi buruk. Barulah kita layak untuk menyambut Aidul Fitri, barulah kita layak untuk disebut sebagai orang yang kembali kepada fitrah. Kalau orang yang tidak kembali kepada fitrah, maka pada hari rayanya dia hanya seronok melayan lagu-lagu saja. Dia seronok untuk buat perkara-perkara yang tak berfaedah. Seronok main bunga api. Kan dah besar-besar pun main bunga api. Anak dah 5 orang. Kadang cucu pun ada main bunga api lagi. Main mercun lagi. Kan main tanda, tanda kek lah. Macam-macam dah kan. Macam mercun budak-budak zaman-zaman sekarang ni. Kan belum dengan meriam buluhnya lagi. Allahu Akbar. Jadi kalau itulah kita melihat Syawal itu satu kemenangan, bahawa kita ada satu pandangan yang salah sebenarnya. Pandangan yang benar adalah kita kembali kepada fitrah. Dan sudah tentulah apabila kita bertemu kepada bulan Syawal, banyaklah ibadah-ibadah yang kita dituntut untuk melaksanakan. Janganlah kita tinggal untuk solat sunat Idul Fitri. Jadi sebelum tu, kena ingat juga, siapa yang sini belum bayar zakat, cepat-cepat. Ada masa lagi ni. Jangan pula nanti bila dah habis nanti nak raya, dah lepas raya baru teringat. Lepas dah makan lemang sebatang, dah lepas makan ni, Allah terlupa nak bayar zakat. Dah masuk Syawal dah, kan dah berdosa dah. Itu yang kita tak nak. Jadi sementara ingat, bayar zakat. Saya tak pasti
di Perak macam mana saya tak teringat, tapi macam di Selangor ni kita akan bahagikanlah nilai zakat itu kepada siapa yang makan beras putih, beras wangi, beras basmati, ada penilaiannya kan, daripada RM7, RM14 dan RM21. Itu kita kena tengok juga ya, takut ada yang belum lagi bayar zakat. Okey, baik, kita bertemu dengan bulan Syawal, maka banyaklah adab-adab yang kita perlu lihat. Yang pertamanya kan, mandi, memakai bau-bauan dan memakai pakaian yang baru. Tadi sebut daripada awal tadi, pakai pakaian yang cantik, jangan pakai yang selekeh kan. Jangan pula hari pertama pula kan pergi pakai baju t-shirt kan, belakang tulis heavy metal, Allahu Akbar kan. Warna hitam pula tu, gambar tengkorak pula tu belakang, sembahyang raya, Allahu Akbar. Janganlah pakai macam itu kan. Pakailah baju Melayu, pakailah jubah ke, pakai pakaian yang saya sebut tadi, pakaian yang cantik, pakaian yang terbaik yang kita ada. Pakai pada hari pertama Syawal atau 1 Syawal itu, ya. Disebut juga Sa'id Ibn Al-Musayyib kan, seorang tabi'in. Sunat hari raya ada 3. Berjalan ke tempat solat, makan sebelum keluar dan mandi. Okey. Seterusnya, sunat bersegera ke masjid pada pagi hari raya. Nak pergi cepat sembahyang raya, nak dapat tempat selesa, kena bangun awal, jadi kena pergi awal ke masjid. Duduk awal di masjid, niat iktikaf. Kalau Tok Bilal dah mula takbir sama-sama. Itu. Jangan kita banyak melepak di tepi jalan, kita tak tahu apa faedahnya, tiba-tiba bila dah bila dah Tok Bilal dah aqimus salah, baru nak tergada-gada. Kadang-kadang yang lebih parah lagi, ada yang terlupa. Kan? Ada yang terlupa. Dia tengok bila Tok Imam, Tok Khatib cakap, aqulu qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Kan dia pun segeralah pergi ke masjid apa. Habis khutbah dia tengok tak ada semayang ke katanya. Lepas khutbah, dia tak tahu yang sembahyang raya ni dia sembahyang dulu baru baca khutbah. Udah tak dapat fadilat tu sembahyang raya. Kena ingat. Ni jenis apa, tak pergi sembahyang Jumaat dia macam ni kan. Pergi tengok-tengok lepas khutbah orang tak sembahyang kan. Memanglah sebelum raya ni orang sembahyang dulu baru khutbah. Itu kena ingat, okey. Yang ketiga, sunat makan sedikit. Ini sunat ya. Sunat makan sedikit makanan sebelum pergi bersolat di masjid. Daripada pun disunatkan tidak disunatkan makan dan minum sehingga selesai solat. Kalau Aidilfitri sedikit, sunat untuk makan dulu sedikit sebelum solat. Kan? Kalau Idul Adha dia tidak disunat makan dan minum. Dah habis ni baru disunatkan untuk makan. Tapi bukanlah salah, tetapi kita disunatkan sebagainya. Kan, sunat pergi ke masjid dengan berjalan kaki dan balik semula melalui jalan yang lain. Hal ini berdasarkan hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu 'idin khalafa at-tariq, yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi SAW melalui jalan yang berlainan ketika pergi dan balik pada hari raya. Ini pun sunat juga, nampak macam pelik tapi sunat. Kan? Pergi jalan lain, balik jalan lain. Tak kira lah jauh sikit, yang penting sampai di rumah. Itu sunat sebenarnya. Di antara perkara-perkara yang kita rasa melihatkan dia perlu, kan? Saling mengucapkan tahniah dan doa antara satu sama lain, kan? Dan biasa tradisinya bila Aidilfitri ni banyak kita mohon ampun maaf, kita saling bermaafan lah sebenarnya. Tapi bagi pandangan peribadi saya, sebenarnya soal bermaafan ni bukan sahaja hanya hari raya. Ya, kalau boleh Ramadan ini jangan tunggu lagi lah. Kita mintalah ampun pada kedua bapa kita, siapa yang ada lagi. Ya, takut-takut tak sempat nanti bertemu dengan Aidilfitri, kita risau, kita tidak rezekikan untuk bertemu. Wallahu alam, tak tahu. Tapi jadikan Ramadan ni, sebelum habis Ramadan, mintalah ampun pada mak ayah kita. Sementara ibu dan ayah kita masih hidup, masih ada di dunia ini, ambil kesempatan untuk berbakti kepadanya. Tak perlu tunggu hari raya baru kita nak minta maaf. Waktu tu lah baru nak menangis-nangis, baru nak guling-guling kan, minta maaf Allah kan. Masa puasa, elok pula buat banyak dosa. Bila nak raya baru nak minta maaf. Sepatutnya maaf tu buat salah je tu orang minta maaf. Bukan tunggu kumpul dulu sebulan baru minta maaf, kan? Tak nak begitu. Itu antara syariat yang tidak baiklah, ya, yang perkara yang tidak baik untuk kita lihat sebenarnya, ya. Dan di antara lain adalah sama-samalah kita menjaga adab-adab ikhtilaf.
Kan? Kalau boleh jagalah ya. Jagalah kalau boleh bersalaman dengan yang boleh saja kan. Ya tak bolehlah kita bersalaman dengan yang bukan mahram. Kan lihatlah balik mana yang boleh, mana yang tak boleh. Kan kita jagalah pertuturan kita, jagalah kata-kata kita kan. Kan saya sebut tadi bahawa Ramadan ini adalah bulan tarbiyah nak jadikan kita baik sebenarnya. Tapi itulah bila saya lihat balik kadang-kadang ialah tak ada masa pun sebenarnya kadang-kadang terlihat juga di Facebook ni. Kan di Facebook ni kan ada banyak-banyak grup kan. Kadang-kadang sampai teruk sangat grup tu. Grup riak apa hari ni. Grup riak apa dulu, grup masak apa hari ni. Dah ada grup riak apa hari ni. Grup membawang apa hari ni. Saya ingatkan bulan Ramadan ni dah okey sikit. Rupanya aktif sama macam bulan Ramadan, lebih lagi daripada Ramadan. Kan sibuk macam-macam isu. Kan skandal sini, skandal sana. Cerita artis sini, artis sana. Jadi kita lihat kalau begitu berlaku, makna Ramadan ni tidak ada apa-apa keistimewaan. Ya, Ramadan ini seolah-olah macam satu bonus. Kalau kita dapat, tak dapat pun tak apa. Itu adalah satu kerugian bagi kita. Ya, nak bertemu dengan Syawal, nak kembali kepada fitrah, maka kita kena lihat bahawa Ramadan mendidik kita menjadi seorang Muslim yang fitrah, hamba Allah yang fitrah, maka disitulah kejayaan bagi kita sebagai graduan di dalam bulan Ramadan. Jadi sambutlah Syawal ini dengan penuh syukur. Itu yang paling penting. Bila masuk Syawal, kita perlu sambut dengan penuh kesyukuran. Kerana apa? Kerana kita telah berjaya mengharungi madrasah Ramadan, mengharungi pelbagai cabaran dan dugaan Ramadan. Dan sesungguhnya dugaan itu sangat bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa pahala yang banyak yang kita dapat daripada ibadah kita buat pada bulan Ramadan ini, kita terjemahkan dalam bentuk kegembiraan dan kesyukuran kita menyambut Syawal. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, saya tidak pasti. Mungkin malam Al-Qadar ada yang sebut kata malam tadi, ada yang kata sebut 20 malam 23, tetapi bagi mereka yang memperoleh Ramadan, ketahuilah sebenarnya mereka telah diampunkan segala dosanya, dan itulah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak akan kembali lagi dan tidak akan ada pada bulan-bulan yang lain dan tidak mungkin lagi kembali kalau inilah Ramadan yang terakhir bagi kita. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita melihat Ramadan ini, Ramadan yang terakhir bagi kita, Ramadan yang bagi kita, sudah pasti kita akan buat Ramadan ni dengan Ramadan yang bersungguh-sungguh lah. Ya tak apalah, sedikit lah tadi Tuan Haji Abdul tadi sebab saya nak belanja sikit lah. Sebab ni Ramadan ni nak pergi dah Tuan Haji. Jadi nak nyanyi lagu lain rasa macam tak kena. Kan saya ni tak boleh nyanyi lagu raya, saya tak pandai cakap lagu raya. Jadi saya teringat lagu Mahir Zain je lah. Bila Ramadan nak pergi ni, kan, Ramadan nak pergi ni, apa perasaan kita kan? Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati, Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Cukuplah Tuan Haji ya. Petang-petang ni dengan air pun tak minum kan. Allahualam. Jadi saya rasalah cukuplah sekadar itu perkongsian yang tak seberapanya dari saya pada petang ini. Dan yang baik itu ambillah. Mana yang tak baik itu tinggalkan tepi, jadikan pengajaran, jadikan pedoman. Sesungguhnya apa yang saya katakan tadi sudah tentu peringatan itu lebih kepada diri saya sebenarnya. Dan kita sebagai seorang insan, wadhakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat mengingati antara satu sama yang bermanfaat bagi kita. Kita ini pelupa, kita ini banyak dosa. Perkataan manusia, nasia itu juga perkataan daripada nasia, lupa. Kan kita ini banyak dosa. Anak Adam banyak dosa. Kullu bani Adam khata' wal khairu khata'ina tawwabun. Anak Adam itu melakukan dosa dan sebaik-baik orang melakukan dosa itu adalah dengan cara bertaubat. Jadi inilah peranan kita sebagai seorang hamba, saling ingat mengingati antara satu sama lain. Ada orang buat silap, tegur dengan cara penuh dengan kasih sayang, kan, dengan penuh hikmah dan sebagainya. Dan pastinya dosa-dosa kita ini sekiranya Allah Ta'ala ampunkan pada bulan Ramadan, maka kita adalah menjadi hamba-hambanya yang bertuah kerana diampunkan dosa-dosa kita dan akan dimasukkan kita ke dalam syurga. Dan banyak-banyaklah berdoa. Mintalah pada Allah. Kata Nabi SAW, di antara doa yang perlu kita buat, yang kita selalu tadahkan selalu adalah, masukkanlah aku ke dalam syurga tanpa hisab. Ya, masuk dalam syurga tanpa hisab. Boleh tak? Boleh. Kita layak untuk
masuk ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa disoal. Dan lebih baik lagi, Allah Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam syurga Al-Firdaus, syurga yang tertinggi. Kita tak nak masuk, kalau boleh ke dalam neraka dulu yang sangat menyakitkan, yang begitu lama. Kalau boleh Allah Ta'ala permudahkan urusan kita di akhirat nanti, Allah Ta'ala permudahkan urusan kita di hari perhitungan nanti. Kita beruntung kerana kita menjadi umat Muhammad, kerana umat Muhammad merupakan umat yang terakhir, tetapi kitalah umat yang terawal akan disoal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-samalah kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, sama-samalah kita nanti menyambut Syawal nanti dengan penuh kegembiraan dan penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan supaya Allah Ta'ala melihat kita ini, Allah melihat kewujudan kita ini, jangan sampai Allah tak pandang kita, jangan Allah sampai tak lihat kita, maka kita akan lari daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi kepada pihak pejabat pendidikan daerah Bagan Datuk yang sudi menyambut saya pada petang ini. Terima kasih sekali lagi kepada barisan pengurusan di PPD Bagan Datuk, kepada tuan-tuan, puan-puan, kepada asatizah, guru-guru warga pendidik PPD Bagan Datuk yang sudi meminjamkan telinga dan mata hati tuan-tuan bersama dengan saya pada petang ini. Dan yang sesungguhnya apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lemah itu sesungguhnya datang daripada diri saya yang banyak kekurangan ini. Sekian dulu daripada saya, ampun maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga bertemu lagi. Ma'assalamah wa ilal liqa. Allahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas ceramah ataupun peringatan bual bicara bersama dengan kami di sini, warga pendidik Bagan Datuk. Kami sangat teruja lah dengan suara-suara walaupun di hujung, tetapi kami tunggu yang menunggu-nunggu bila ni terbuktilah sah sedapnya tu. Memang terbukti. Kalau boleh insyaAllah kita akan panggil lagi di lain kali secara live, secara berdepan, baru kita dapat panjang sikit. Memanglah kalau bercakap seorang-seorang dalam depan laptop ni macam orang kata tak betul ke kamu ni kan, cakap seorang-seorang. Kita pun nak ceramah tak apa nak sedap, tak tengok kawan-kawan ni okey ke tak okey, tidur ke, dalam muka tak nampak. Jadi insyaAllah kita akan panggil di lain kali secara bersemuka dengan kami di sini insyaAllah. Jadi harapan Ustaz Faizan ialah kita supaya menjadi orang yang benar-benar layak untuk menyambut Aidilfitri selaku alumni Madrasah Tarbiyah insyaAllah. Takut-takut ahli grup alumni tapi oleh kerana tak aktif kena remove je Ustaz. Senyap je kan, apa tak hair kat Ramadan ni di remove je lah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita jumpa lagi insyaAllah. Kami sangat dapat manfaat daripada Ustaz, ilmu-ilmu ataupun tips-tips supaya kita mungkin kalau kita tahun ini kita agak lemah, tak apa insyaAllah tahun depan kot kan. Tahun depan harapan ialah membuat sampan iaitu ke laut lah. Jadi takut macam itulah, tahun ni gagal insyaAllah tahun depan rupanya ke laut juga. Jadi kita berada di penghujung program Multaqab Warga Pendidik pada hari ini. Jadi selaku pengurusi, saya dengan rasa bangga dan rasa hormat menyebut kepada yang berusaha Puan Kasmiati binti Katiman, Pegawai Pendidikan Daerah Bagan Datuk untuk menyampaikan ucapan perasmian penutupan Ihya Ramadan bagi tahun 2023. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera 2030, salam anak yang baik lagi cerdik dan salam one team one target ke arah PPD Bagan Datuk nombor 1 di Malaysia insya-Allah. Yang berusaha Ustaz Muhammad Faizin bin Tajwid selaku Pegawai Hal Ehwal Islam bahagian Hal Ehwal Islam UiTM Shah Alam Selangor. Terima kasih Ustaz kerana sudi datang walaupun hanya secara maya. Seterusnya barisan timbalan PPD, SIP, SIC dan seluruh warga pendidikan daerah Bagan Datuk. Tak lupa juga kepada barisan pengetua dan guru besar sekolah-sekolah
daerah Bagan Datuk dan seterusnya seluruh warga pendidikan daerah Bagan Datuk, Ustaz dan Ustazah yang saya kasihi. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat berjumpa walaupun hanya secara maya dalam menjayakan majlis ilmu sempena program di ambang Syawal 1444 Hijrah dan seterusnya majlis penutupan program Iyad Ramadan bagi tahun 2023 peringkat daerah Bagan Datuk. Saya juga mengucapkan tahniah dan sabas kepada unit pendidikan Islam Pejabat Pendidikan Daerah Bagan Datuk yang diketuai oleh Ustaz Safarudin dan Ustazah Putri dan seterusnya semua PGB yang sama-sama menjayakan program Iyad Ramadan sama ada di peringkat daerah maupun sekolah dengan jayanya. Dan saya juga ucapkan tahniah kerana semua berjaya melaksanakan aktiviti yang telah dirancang dan dilaksanakan dengan sempurna, di antaranya program Tadabbur Al-Quran, program Tahsin Surah Yasin, seterusnya program World Quran Hour yang telah dilaksanakan secara serentak pada hari Khamis yang lepas. Tak lupa juga kita berjaya mengadakan Tazkirah Ramadan secara online bersama dengan Ustaz dan Ustazah seluruh daerah Bagan Datuk, dan kita juga mengadakan iftar jama'i khususnya bukan sahaja pejabat pendidikan daerah Bagan Datuk tetapi juga sekolah-sekolah dengan kerjasama PIBG dan ibu bapa. Seterusnya kita juga bersyukur kerana warga pendidikan daerah Bagan Datuk begitu bermurah hati memberi sumbangan-sumbangan kepada mereka yang memerlukan, khususnya anak-anak yatim dan juga insan-insan yang tidak berkemampuan untuk menyambut hari raya. Semoga dengan sumbangan yang ada dapat membuat anak-anak ini gembira menyambut hari raya. Dan saya juga mengucapkan sabas dan terima kasih atas kerjasama yang diberikan oleh seluruh warga pendidikan dalam menjayakan program Iyad Ramadan bagi tahun 2023. Dan sempena di ambang Syawal ini, kita menjemput khas Ustaz daripada UiTM Shah Alam yang rasanya ini kali kedua kita bersama secara maya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Ustaz, iaitu saudara kepada Encik Fahmi bin Tajwid, kita dapat manfaatkan untuk kita sama-sama menyambut Syawal yang akan jatuh insya-Allah pada 1 Syawal, sama ada hari Jumaat atau hari Sabtu. Dan akhirnya sekalung penghargaan sekali lagi dan terima kasih saya ucapkan kepada unit pendidikan Islam atas penganjuran program yang sangat bermanfaat pada petang ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan memelihara kita dari segala ancaman, wabak, penyakit, musibah dan sebagainya, dan mudah-mudahan dengan segala apa juga kebaikan yang kita laksanakan sepanjang sebulan Ramadan ini memberikan pahala yang akan menemani kita di sana nanti insya-Allah. Dan kita harap dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita akan berjumpa sekali lagi di bulan Ramadan bagi tahun 2024 insya-Allah dengan kalimah suci, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya merasmikan majlis penutupan Iyad Ramadan peringkat daerah Bagan Datuk bagi tahun 2023 1444 Hijriah. Sekian, terima kasih. Ucapan perasmian penutupan Ihya Ramadan bagi tahun 2023 oleh Yang Berusaha Puan Kasmiati binti Katiman, Pegawai Pendidikan Daerah Bagan Datuk. Saya juga di sini mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Faizan bin Tajwid, Pegawai Hal Ehwal Murid Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam, Selangor. Dan juga terima kasih kepada semua warga pendidik daerah Bagan Datuk yang bersama-sama dengan kami di dalam program Multaqa Warga Pendidikan Daerah Bagan Datuk pada kali ini. Saya selaku pengurusi majlis
pada hari ini memohon kemaafan di atas keterlanjuran ataupun salah silap dalam menjalankan program ini, dan akhirnya saya ucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon semua buka kamera untuk kita ambil gambar. Sahabat-sahabat. Ustaz Bahar tadi. Ustaz Bahar jangan lari. Ustaz Razi gelap Ustaz. Ustaz Iqbal tadi ada nampak kipas. Ni dah hilang kipas ke mana Ustaz Iqbal? Oh, masih. Okey dah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah. Selamat Hari Raya. Isi borang kehadiran ya. Dah disediakan dah. Okey lah. Atau boleh pasang yang tadi tu lah kot.